Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini, kumpulan kami akan membentangkan topik tentang faktor-faktor yang membawa keruntuhan sesuatu tamadun. Kumpulan kami terdiri daripada 6 orang ahli iaitu saya, Nur Fatih Amani, Nur Jihan, Nur Ain Natasha, Nurul Kalilah, Nur Fadilah dan terakhir Nur Ain Ashura. Sesebuah tamadun pastinya pernah mengalami kemajuan dalam beberapa bidang yang menjadikan tamadun itu terkenal dengan kelebihannya tersendiri. Namun, tamadun mereka juga menemui jalan pangkal yang akhirnya menyebabkan kejatuhan tamadun tersebut. Jika diteliti akan punca kejatuhan tamadun, pemimpin yang tamak dan tidak bertanggungjawab adalah salah satu punca terbesar kejatuhan tamadun. Tamadun merupakan perkataan yang berasal dari bahasa Arab yang kini juga diguna pakai dalam bahasa Melayu. Tamadun bermaksud peradaban di dalam bahasa Arab dan juga boleh diterjemahkan sebagai pembukaan bandar atau kota dan memperhalus budi pekerti. Oleh itu, akhlak dan adab juga haruslah seiring dengan kemajuan kehidupan manusia. Setelah berekat, para pejuang terdahulu berusaha untuk mempertahankan dan membangunkan tamadun mereka, kini kita telah dapat melihat hasil dari perjuangan mereka sehingga kita dapat menyaksikan lahirnya generasi-generasi anak muda pada zaman sekarang. Pundak generasi terbaru inilah dijadikan sebagai tempat kita meletakkan harapan agar meneruskan legasi yang kita kecapi sekarang kerana mereka antara generasi yang membesar dengan kemajuan teknologi. Sekarang, mari kita lihat objektif kajian pada pembentangan ini. Dalam pembentangan ini, kami akan menerangkan konsep tamadun daripada perspektif Islam dan Barat, mengenal pasti faktor-faktor keruntuhan sesuatu tamadun menurut perspektif Islam pada masa lalu untuk dijadikan iktibar dan pengajaran, mengenal pasti isu-isu semasa yang mengakibatkan keruntuhan tamadun ini masih berlaku sehingga ke hari ini. Sebelum kita pergi secara mendalam, mari kita lihat konsep tamadun itu sendiri. Pertama sekali, menurut perspektif Islam, Ibn Khaldun menyatakan bahawa tamadun adalah pembangunan negara yang makmur dengan pencapaian dari segi ekonomi, bidang sains, politik dan lain-lain. Jurji Zaidan pula menyatakan bahawa tamadun adalah sistem pentadbiran negara Islam termasuk bandar serta pelbagai lapisan masyarakat serta pencapaian yang meliputi bidang sains, ilmu pengetahuan dan seni muzik. Dan seterusnya menurut Syekh Naqib Al-Atas, beliau mengatakan tamadun adalah keadaan kehidupan insan yang telah mencapai taraf kehalusan tata susila dan kebudayaan yang luhur bagi seluruh masyarakat. Manakala, pada perspektif Barat, Arnold Toynbee mengatakan tamadun adalah satu kumpulan pemikiran daripada pelbagai manifestasi serta satu gaya kebudayaan yang bertanggungjawab dalam pembentukan institusi politik, kesusasteraan, moral dan agama. Manakala J.K. Fibleman mengatakan bahawa tamadun adalah kepandaian mengeksploitasi material oleh masyarakat, iaitu proses masyarakat terhadap material dengan sendiri menjadikan barang baru bagi keperluan tertentu. Dan akhir sekali, daripada Dr. Haas dan Lecky, mereka mengatakan tamadun Eropah adalah berakar umbi tamadun Yunani dan tamadun Rom yang bermatlamatkan kebendaan semata-mata. Jadi, kita boleh melihat pelbagai sebab keruntuhan sesebuah tamadun. Antaranya adalah hilangnya sifat amar ma'ruf nahi munkar. Serta masyarakat akan runtuh apabila akhlaknya hilang atau runtuh dan terjadi social believers. Hal ini kerana generasi yang akan datang untuk memiliki tamadun tersebut bukanlah dari golongan yang berpendidikan dan sosial, tetapi sebaliknya mungkin juga dari segi agama. Faktor seterusnya adalah kezaliman dan hilangnya keadilan. Jika pemimpin itu sendiri berkelakuan zalim dan tidak adil, maka mustahil untuk negara itu maju dan membangun. Pemimpin yang hanya mementingkan keperluan diri sendiri dan tidak mempedulikan rakyatnya akan memusnahkan tamadun yang sedia ada kerana masa satu kepimpinan bakal membawa kesan buruk pada ekonomi, politik dan perpaduan masyarakat tamadun tersebut. Seterusnya, keadaan manusia yang tenggelam dalam kemewahan juga merupakan satu lagi sebab tamadun runtuh, akan berlaku penindasan terhadap golongan miskin. Juga, pemerintah yang lemah dikira sebagai punca keruntuhan sesuatu tamadun. Ketua negara yang lemah akan menyebabkan kekacauan, ketidakstabilan politik, kelumpuhan ekonomi dan perpecahan. Serta
kekurangan sumber ekonomi yang mana menyebabkan kecelaruan sosial seperti mencuri sebagai tindak balas pada desakan hidup mereka. Selain itu, negara Islam telah hancur akibat ancaman daripada musuh luar. Sebagai contoh, bangunan khazanah ditawan dan fungsi asal bangunan telah diubah oleh musuh luar. Bencana alam adalah kumpulan terakhir. Sebagai contoh, penyakit berjangkit, kemarau yang berterusan, banjir yang besar, ribut taufan, tsunami dan gempa bumi adalah sebab yang boleh memusnahkan sesebuah tamadun. Fenomena alam telah mengorbankan ratusan ribu nyawa manusia dan meranakkan bandar-bandar. Itu sahaja faktor yang dapat dikongsikan, maka saya akan memberikan laluan kepada penyampaian seterusnya. So sekarang kita pergi kepada isu dan juga permasalahan yang membawa kepada keruntuhan sesuatu tamadun. So jadinya yang pertama adalah ketidakadilan dan juga jurang perbezaan. Perbezaan taraf sosioekonomi ini mengakibatkan pengagihan kuasa yang tidak adil dalam kerajaan, di mana layanan yang tidak adil yang mereka terima daripada golongan istimewa ini mencetuskan rasa tidak puas hati di kalangan penduduk yang kurang bernasib baik, yang boleh mengakibatkan pemberontakan dan juga demonstrasi. Mereka menuntut semakan dalam dasar ekonomi, terutamanya yang berkaitan dengan pengagihan tanah, tetapi permintaan mereka ini tidak diendahkan oleh golongan atasan dalam masyarakat. Golongan bawah terdiri daripada hamba yang tidak mempunyai hak dan menjadi hak milik orang lain. Kelas berkuda atau kesatria adalah kelas kedua tertinggi dan mereka menikmati kekayaan yang besar di mana membolehkan mereka memiliki kuda dan berkhidmat dalam pasukan berkuda. Kewujudan kumpulan sedemikian ini menunjukkan perbezaan ketara antara golongan kaya dan juga golongan miskin dalam masyarakat Rom. Okey, sekarang seterusnya adalah yang kedua adalah keruntuhan moral dan juga nilai masyarakat. Kejatuhan sesebuah masyarakat boleh dikaitkan dengan beberapa sebab dan salah satu yang paling ketara ialah kemerosotan kepercayaan etika dan sosial, terutamanya dalam kalangan mereka yang memegang jawatan yang berpengaruh. Dengan meneliti pengalaman tamadun yang lampau seperti masyarakat Yunani, masyarakat Rom dan juga masyarakat Islam, terbukti bahawa pemisahan akhlak dan nilai khususnya di kalangan elit pemerintah adalah punca utama kemerosotan mereka. Nilai-nilai negatif dalam kalangan pemimpin ini yang menyebabkan ketidakstabilan politik yang akhirnya membawa kepada kelemahan dan kejatuhan kerajaan. Ini sebahagiannya kerana Sultan lebih tertumpu kepada hiburan dan seni yang membawa kepada keruntuhan akhlak. Gaya hidup Sultan yang boros juga mengakibatkan kelakuan yang tidak bermoral yang akhirnya menyumbang kepada kejatuhan Empayar Turki Uthmaniyah. Kemerosotan akhlak dan juga keruntuhan nilai-nilai Islam dapat diperhatikan dalam tamadun yang hebat masa zaman dahulu. Kerajaan yang dilanda huru-hara mengakibatkan rakyat dibebani dengan cukai yang tinggi di mana untuk memperkayakan mereka yang berkuasa. Fenomena ini amat ketara semasa pemerintahan Sultan Mustafa IV yang memperkayakan orang-orang lantikan baginda dengan mengutip cukai yang tinggi dan memberi ganjaran kepada mereka yang membantu baginda mendapatkan kuasa. Okey, yang ketiga adalah wujud sikap tertutup. Tamadun sering menemui kejatuhan mereka kerana mereka menentang perubahan, terutamanya apabila ia berkaitan dengan kemajuan teknologi atau perubahan dalam struktur politik, ekonomi dan sosial. Sebagai contoh, tamadun Turki Uthmaniyah runtuh kerana sikap tertutup yang menolak perubahan teknologi dan juga sosial. Kenaikan kuasa Eropah dan juga gerakan kebangkitan yang membawa kepada perubahan ketara dalam sejarah dunia, termasuklah kejatuhan Empayar Turki Uthmaniyah. Seterusnya, apabila sistem politik dan undang-undang diabaikan dan dilanggar, makna kewujudan bertamadun menjadi hilang. Penghakisan moral dan nilai masyarakat, khususnya di kalangan mereka yang mempunyai kuasa, mengakibatkan kurangnya penghargaan terhadap sifat-sifat murni dan terhormat yang akhirnya membawa kepada kejatuhan sesebuah tamadun.
Kemerosotan tamadun Yunani, tamadun Rom dan tamadun Islam boleh dikaitkan dengan hilangnya nilai moral khususnya di kalangan pemimpin jika dilihat dari sudut sejarah. Ahmad Shauki Beg, seorang penyair Arab, pernah menulis, sesungguhnya tertegaknya sesebuah umat itu disebabkan ketinggian moralnya. Sekiranya moral mereka hilang, maka umat tersebut akan lenyap. Keruntuhan sesebuah tamadun juga boleh dikaitkan dengan bencana alam atau malapetaka yang di luar kawalan manusia. Sebagai contoh, Athens dilanda wabak penyakit maut pada 429 sebelum Masihi yang membawa kepada kemusnahan besar-besaran dan kehilangan nyawa. Wabak itu merenggut nyawa Perikles yang merupakan seorang pemimpin yang berkebolehan serta tokoh berpengaruh lain yang telah menyumbang kepada kemajuan bandar itu. Musibah ini memberi kesan yang besar kepada orang Athens menyebabkan mereka kecewa dan menyumbang kepada kejatuhan akhirnya bandar itu. Tamadun tidak terlepas daripada kemerosotan yang boleh berpunca oleh faktor-faktor seperti ketidakadilan, ketaksamaan, penindasan dan bencana alam. Selain itu, pendekatan tertutup terhadap perubahan yang boleh membawa kepada genangan dan seterusnya menyebabkan kejatuhan sesebuah tamadun itu. Seterusnya, dapatan dan cadangan dari pelbagai aspek. Antaranya, kestabilan politik. Salah satu aspek terpenting dalam kestabilan politik adalah dapat mengukuhkan perpaduan kaum. Ini kerana Malaysia mempunyai 5 tamadun utama iaitu tamadun Melayu, tamadun Cina, tamadun India, tamadun Barat dan tamadun Islam. Oleh itu, kestabilan politik memainkan peranan penting dalam memastikan semua kaum dalam sesebuah negara mendapat manfaat dan hak yang sama untuk mengelakkan diskriminasi dan ketidakadilan terhadap rakyat. Seterusnya, dapat menjamin kestabilan ekonomi. Apabila politik sesebuah negara itu stabil, ia dapat menarik minat pelabur asing untuk melabur di negara. Selain itu, kestabilan politik menunjukkan bahawa negara mempunyai hala tuju ekonomi yang jelas dan komited untuk memperbaiki keadaan ekonominya. Akhir sekali, kestabilan politik membantu pembangunan negara. Ini adalah satu faktor lain yang mendorong pelabur asing untuk melabur di negara ini dengan infrastruktur yang maju. Infrastruktur seperti sistem pengangkutan yang sistematik seperti pelabuhan dan lapangan terbang, bekalan elektrik dan air yang berterusan dan sistem komunikasi yang maju. Oleh itu, pemimpin dan rakyat haruslah bekerjasama kerana ia merupakan kunci kepada kemajuan dan kestabilan negara. Kedua, sistem perancangan yang mampan dan berwawasan. Kejayaan sesebuah tamadun bergantung kepada sistem pemerintahannya dan cara hidup yang boleh diterima oleh masyarakat. Sistem pengurusan yang baik, moden dan produktif menyumbang kepada perkembangan pesat tamadun. Justru itu, perancangan yang dijalankan dalam negara mestilah berlandaskan konsep keadilan, menegakkan keadilan dan berlandaskan perundingan. Semua pihak adalah sama di sisi undang-undang dan tiada pengecualian diberikan agar masyarakat dapat hidup dalam suasana yang aman dan sejahtera. Ketiga, toleransi dalam pergaulan. Toleransi adalah amalan dan kesediaan masyarakat untuk hidup bersama dalam keadaan aman dan harmoni. Sebagai contoh, ia dapat dilihat di Malaysia apabila orang Islam telah menunjukkan sikap toleransi sejak Perlembagaan 1957. Sifat toleransi dan persefahaman antara kaum telah membentuk sebuah negara. Negara yang bersatu dengan syarat kewarganegaraan yang ketat bagi bukan warga negara Malaysia dan pengiktirafan keistimewaan untuk rakyat Malaysia adalah selaras dengan hakikat bahawa rakyat Malaysia adalah tuan negara. Baiklah, sekarang saya akan menerangkan dapatan dan cadangan yang terakhir iaitu peningkatan penguasaan pelbagai ilmu dalam pendidikan. Membangunkan kesedaran budaya ilmu dalam masyarakat bukanlah impian yang mustahil dan tidak dapat dicapai. Ini dapat dibuktikan daripada kejayaan tamadun-tamadun terdahulu dalam bidang keilmuan mereka yang amat hebat. Bahkan, Ibnu Khaldun sendiri menyatakan bahawa ilmu dan pengajaran adalah fitrah dalam tamadun manusia. Budaya ilmu memiliki peranan yang penting dalam menentukan kebahagiaan individu, kejayaan dan kekuatan suatu bangsa dan negara. Ini kerana dengan memiliki masyarakat yang terdidik dan terlatih, suatu tamadun mampu mencipta tenaga kerja yang berkualiti, menghasilkan inovasi dan meningkatkan produktiviti. Ini dapat membawa kepada pertumbuhan ekonomi yang mampan dan seterusnya dapat meningkatkan kualiti kehidupan. Ia juga amat penting bagi membangunkan sesebuah negara. Kesimpulannya, sebagai rakyat Malaysia yang bertamadun,
kita wajib memahami dan mengkaji sejarah bagi mengenal pasti faktor-faktor keruntuhan tamadun untuk kita mengambil iktibar dan pengajaran darinya. Malah akan menjadi suatu kegagalan besar jika kesilapan-kesilapan tersebut tetap kita ulangi pada masa kini. Kita perlu melindungi tamadun daripada keruntuhan kerana ianya amat penting untuk kelangsungan hidup kita dan merupakan tanggungjawab kepada generasi akan datang. Melalui pengekalan tamadun, kita juga mengekalkan sejarah dan identiti kita sebagai manusia. Sekian, itu sahaja pembentangan kami pada hari ini. Moga kita semua mendapat manfaat darinya. Terima kasih.